Nak tak Donivia Channel shoutout Instagram korang? Cara dia mudah je. Subscribe Donivia Channel, turn on notification, komen bawah ni dengan type nama Instagram korang beserta ucapan kurang daripada 20 patah perkataan. Akaun terpilih akan dimasukkan ke latest video Donivia Channel. Jom cek Instagram ni dan terima kasih atas sokongan. Terbaik! Hello guys, waktu PKP ni boleh kata beberapa kali juga pelakon dan juga pelawak veteran iaitu Abang Zul Yahya muncul di radar netizen selepas beberapa kenyataannya mendapat perhatian para netizen, especially isu berkaitan masa depan penggiat seni selepas isu bantuan khas tersebar. 2 hari lepas, Abang Zul Yahya memuat naik satu lagi video panjang berkongsi mengenai pandangannya tentang industri seni tanah air. Pengalaman sebagai anak seni yang dah bertahun-tahun melebihi daripada 20 tahun. Korupsi, maksiat, dosa. Lebih kurang 20 tahun berada dalam industri hiburan tanah air, pandangan daripada Abang Zul ni sepatutnya kita pertimbangkan. Ada isi dan berat di setiap butir nasihat dan seruan daripada Abang Zul ni. Dengan mengambil apa yang terjadi sewaktu pandemik dan juga musim PKP ni, Abang Zul menasihatkan penggiat seni sebagai contoh kru dan juga pelakon untuk mula berfikir mengenai hala tuju masing-masing. Adakah masih nak meneruskan kehidupan dengan bergantung kepada industri seni seumur hidup? Yang mana menurut Abang Zul kita dapat melihat pengakhiran yang tak berapa cantik bagi kebanyakan daripada mereka. Ada penggiat seni yang memerlukan bantuan di waktu usia mereka sudah pun senja ataupun bantuan kerana mereka berpenyakit. Penggiat seni dekat Malaysia ni dia tak ada jaminan pasti sebagai contoh EPF, SOCSO dan juga insurans. Dan untuk insurans aku boleh confirmkan ada segelintir production house yang tak ambil pun. Tapi kebanyakan production house yang besar-besar dan juga sentiasa ada projek, mereka akan sentiasa pastikan yang insurans ni akan ada untuk setiap kru yang terlibat. EPF, SOCSO lagilah, tapi tu aku rasa bergantung kepada penggiat seni itu sendiri sebab kerajaan dah bagi option untuk kita mencarum. Kalau dapat duit tu, apa salahnya kau simpan sikit? EPF, SOCSO, tabung haji, ASB, jalan dah ada, fikirlah sendiri. Pasal korupsi pun aku setuju. Ada production house yang gunakan kabel untuk dapatkan projek. Kalau bukan kabel pun, adalah offering untuk pastikan yang akaun masing-masing terisi. Sebab tu sembang lebat. Kesana ke sini, pakai Ferrari, pakai Lambo, pakai Mustang, tapi hasil seni, hampir. Ada yang dapat investment berjuta-juta. Sebagai contoh, 4 juta. Tapi hanya 500 hingga ke 1 juta saja yang digunakan untuk buat filem. Yang selebihnya akan masuk ke akaun sendiri, diguna pakai, terus hanyut sampai fund habis. Lepas tu mula cipta hikayat yang baru. Ibaratnya beli seekor ayam untuk dijual, tapi hanya peha saja yang dijual, yang selebihnya dalam perut sendiri. Kalau duit sendiri tu tak apa, tapi masalahnya duit orang. Silap-silap duit yang aku bayar tax pun ada kat dalam tu. Sebenar-benarnya aku memang setuju dengan nasihat dan juga seruan daripada Abang Zul Yahya ni. Dan musim PKP ni menunjukkan apa yang Abang Zul cakap ni memang ada asas. Ada kru-kru dan juga pelakon yang mula terasa dengan bahang PKP ni sehingga membuatkan mereka cuba mencari alternatif lain untuk meneruskan kehidupan. Cuma sedikit je aku nak tambah, ini pandangan peribadi aku. Ada juga sebenarnya pihak-pihak yang cuba untuk menukar persepsi mengenai industri hiburan tanah air. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Tapi apa-apa pun aku puji usaha-usaha yang dilakukan tu. Sebagai contoh, Munafik 2, filem arahan Samsul Yusof yang menyampaikan dakwah Islam tak mendedahkan aurat dan juga menginsafkan. Dari situ terbukti rakyat Malaysia boleh menerima pengisian berunsur Islamik asalkan digarap dengan baik. Buktinya 45 juta, kutipan tertinggi dalam sejarah Malaysia. Selain daripada itu, aku selut Mawi sebab gunakan duit sendiri untuk berdakwah melalui filem. Itulah terhasilnya filem Tiada Tajuk, yang mana isi-isi dekat dalam tu korang boleh tengok dan nilai sendiri. Jujurnya, aku dah tonton filem Munafik 2 dan Tiada Tajuk ni, dan itu puncanya aku jadi agak defensif apabila ada YouTubers yang mengatakan bahawa filem Tiada Tajuk sebagai contoh ialah filem sampah. Soalan aku, tepu sangat ke hati kau tu untuk menerima Islamic approach? Takkan kau pandang teknik-teknik kamera saja sehingga kau mengabaikan mesej yang cuba untuk disampaikan? Tonton dan hakimi filem secara keseluruhan. Itu yang sebaiknya. Itu filem. Dan dari sudut kru belakang tabir yang aku kenal, memang ada yang dah mula menerapkan nilai Islamik dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, Ira Rahman.
banyak juga projek dia yang aku turun padang. Bila sampai waktu, diorang akan make sure diorang akan stop shooting dan solat berjemaah. Pergaulan sosial kru-kru dijaga dengan baik. Jadi selalunya hasil karya Kak Ira Rahman ni bersih daripada kontroversi. Macam tu juga sinematografer yang aku respect, iaitu Abang Remy, yang sangat tegas dalam menerapkan nilai Islamik dalam pekerjaan dia. Samalah macam wife dia Kak Ira Rahman tu. Jadi tak terkejut bila Abang Remy ni dia go all out dekat dalam filem Munafik dan hasilkan visual yang cantik sekali. Dan terima kasih juga kepada industri seni ini, ramai non-Muslim yang terbuka hati untuk menerima Islam. Sebagai contoh, Chew Kim Wah, Louisa Chong, La ilaha illallah Allah, Adam Corey Saya tertarik dengan Islam itu salah satu asbab. dan juga Michael Ang, to name a few. Lebih dalam mengenai agama Islam. Yang mana mereka banyak bergaul dengan penggiat seni Muslim hingga membuka hati mereka untuk menerima Islam. Sekiranya industri seni ni is all about dosa dan maksiat, makanya mungkin saudara-saudara baru kita ni takkan terbuka untuk menerima Islam. Betul tak? Apapun, terima kasih kepada Abang Zul Yahya yang masih mengambil berat kepada rakan seperjuangan yang berada dalam industri ni dan memberi nasihat yang sangat padat. Dan bergantunglah kepada penggiat seni yang lain untuk consider perkara ni. Pokok pangkalnya, baik ataupun buruk satu industri tu sebenarnya bergantung kepada industri player tu sendiri. Kalau buat kerja kerana Allah, ikut landasan yang betul, insya-Allah benda tu akan jadi baik. Paling penting, kalau nak berkarya tu, kita kena ingat populariti dan juga kekayaan tu hanyalah sementara. Mungkin esok lusa kita jatuh tersungkur. Jadi sediakan payung sebelum hujan dan hasilkan karya yang baik dan positif untuk penonton. InsyaAllah berkat usaha kita tu. Roti kelapa manis berinti. Kongsi bersama lagi berkat. Nak berkarya biar berisi. Moga semua dapat manfaat. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Stay home.